Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Cikgu Nur Iliani binti Alias dari Sekolah Kebangsaan Kampung Luak Miri. Dan hari ini saya akan membentangkan kajian tindakan yang telah dilaksanakan bertajuk Penggunaan Jalur Kertas Meningkatkan Pemahaman Murid Aras Sederhana Tahun 3 bagi penambahan pecahan wajar untuk penyebutnya 2 dengan 4, 6, 8 dan 10, penyebutnya 3 dengan 6 dan 9, penyebutnya 5 dengan 10 dan penyebutnya 4 dengan 8 dan hasil tambahnya melibatkan pecahan wajar. Abstrak bagi kajian tindakan ini ialah ianya dilaksanakan untuk mengkaji keberkesanan penggunaan jalur kertas untuk meningkatkan pemahaman murid aras sederhana tahun 3 bagi penambahan pecahan wajar yang mempunyai penyebut dan pengangka yang berbeza. Responden terdiri daripada 13 orang murid tahun 3 di salah sebuah bandar di Miri yang berpencapaian aras sederhana. Data dikumpulkan melalui temu bual bersama guru kelas dan guru matematik serta ujian pra dan ujian pasca. Soal selidik tertutup juga dilaksanakan sebelum dan selepas intervensi. Hasil analisis menunjukkan peningkatan min skor markah ujian pra. Kajian ini menunjukkan bahawa penggunaan jalur kertas meningkatkan pemahaman murid aras sederhana tahun 3 bagi penambahan pecahan untuk penyebutnya 2 dengan 4, 6, 8 dan 10, penyebutnya 3 dan dengan 9, dengan 6 dan 9, penyebutnya 5 dengan 10 dan penyebutnya 4 dengan 8 dan hasil tambahnya melibatkan pecahan wajar. Dan antara refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu ialah yang pertama, murid-murid menghadapi masalah dalam menggambarkan soalan yang diberikan dalam bentuk simbolik. Dan hal ini dikukuhkan lagi dengan pendapat Wien and Herbert tahun 1991 yang melaporkan kejayaan menjadi berterusan dalam penggunaan bahan konkret untuk membantu pemahaman pelajar tentang pecahan, perpuluhan dan nombor perpuluhan. Maka melalui kajian tindakan ini, saya yakin dengan penggunaan jalur kertas sebagai bahan konkret dapat membantu pemahaman para pelajar. Fokus kajian ialah meningkatkan tahap pemahaman murid-murid aras sederhana bagi topik penambahan pecahan wajar untuk penyebutnya 2 dengan 4, 6, 8 dan 10, penyebutnya 3 dengan 6 dan 9, penyebutnya 5 dengan 10 dan penyebutnya 4 dengan 8 dan hasil tambahnya melibatkan pecahan wajar. Antara persoalan yang dikaitkan dalam kajian tindakan ini ialah sejauh mana tahap pemahaman murid-murid aras sederhana dalam memahami topik pecahan. Seterusnya, bagaimanakah penggunaan jalur kertas dapat meningkatkan lagi kemahiran menambah murid-murid aras sederhana bagi soalan penambahan pecahan wajar untuk penyebutnya 2 dengan 4, 6, 8 dan 10, penyebutnya 3 dengan 6 dan 9, penyebutnya 5 dengan 10 dan penyebutnya 4 dengan 8 dan hasil tambahnya melibatkan pecahan wajar. Terdapat dua objektif yang diutarakan dalam kajian tindakan ini. Yang pertama adalah objektif umum iaitu membantu meningkatkan pemahaman murid-murid atas aras sederhana dalam topik penambahan pecahan wajar yang mempunyai penyebut yang berbeza. Manakala objektif khususnya adalah untuk membantu memudahkan pemahaman murid-murid tahun 3 serta meningkatkan lagi kemahiran menambah murid-murid aras sederhana terhadap topik penambahan pecahan wajar untuk penyebutnya 2 dengan 4, 6, 8 dan 10, penyebutnya 3 dengan 6 dan 9, penyebutnya 5 dengan 10 dan penyebutnya 4 dengan 8 dan hasil tambahnya melibatkan pecahan wajar. Kumpulan sasaran yang antara kumpulan sasaran yang dipilih sebagai responden bagi kajian tindakan ini adalah 13 orang murid-murid tahun 3 dari Sekolah Kebangsaan Kampung Luak Miri dan mereka terdiri daripada 7 orang murid lelaki dan 6 orang murid perempuan. 13 orang murid ini merupakan pelajar yang tergolong dalam kelompok aras sederhana dan mereka diklasifikasikan sebagai murid-murid aras sederhana berdasarkan pencapaian mereka bagi subjek matematik yang lalu. Di sini saya akan terangkan mengenai tindakan yang telah dijalankan untuk melaksanakan kajian tindakan ini.
Antara kaedah yang dilaksanakan adalah pertama sekali adalah bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu kerana bahasa Melayu merupakan bahasa perantara bagi kajian tindakan ini. Kaedah yang digunakan seperti temu bual dijalankan bersama guru kelas tahun 3 dan guru matematik lain. Seterusnya ujian pra dan ujian pasca soal selidik tertutup yang dilaksanakan terhadap para responden sebelum dan selepas intervensi dilaksanakan. Analisis tinjauan masalah juga telah dijalankan dan saya dapati bahawa kajian tindakan ini sungguh berkesan untuk dilaksanakan berdasarkan model Kerr-Lewin. Model Kerr-Lewin pada tahun 1946 merupakan pengasas kepada model kajian tindakan dan model ini sangat sesuai bagi kajian tindakan yang dilaksanakan dalam kelas. Menurut beliau, model beliau ini terdiri daripada 4 komponen utama iaitu perancangan, planning, tindakan, acting, pemerhatian, observing dan refleksi, reflecting. Dan berdasarkan komponen yang pertama iaitu perancangan, saya telah merancang kajian tindakan ini terlebih dahulu sebelum mengelolakannya. Kemudian telah melaksanakan tindakan-tindakan seperti yang telah dirancangkan dan dinyatakan sebelum ini. Okey, di sini anda dapat lihat jadual satu iaitu pencapaian responden dalam ujian pra dan ujian pasca. Dan di sini julat markah telah disediakan dalam bentuk jadual. Bilangan responden bagi ujian pra yang mendapat markah 20 ke 39 adalah seramai 2 orang. Bermaksud 2 orang responden gagal. Namun setelah dilaksanakan ujian pasca, semua responden lulus dengan 11 orang mendapat markah antara 80 hingga 100, seorang mendapat markah 60 hingga 79 dan seorang mendapat markah 40 hingga 59. Dan bagi jadual kedua, jadual 2 menunjukkan bilangan responden yang mencapai tahap lulus dan gagal dalam ujian pra dan ujian pasca. Seperti yang dapat dilihat pada jadual 1 sebentar tadi, bilangan responden pada ujian pra yang lulus adalah 11 orang dan gagal adalah 2 orang. Bagi ujian pasca, kesemua responden lulus. 13 orang lulus bagi ujian pasca. Dan data tersebut dan sekarang anda dapat lihat rajah 1 yang menunjukkan peratus responden yang mencapai tahap lulus dan gagal dalam ujian pra dan ujian pasca. Bagi ujian pra 80% lulus dan bagi ujian pasca 100% lulus. Jadi jadual 3 menunjukkan min dan sisihan piawai bagi ujian pra dan ujian pasca. Jadual yang anda lihat sekarang ini menunjukkan perbezaan ujian pra dan ujian pasca dari segi min dan sisihan piawai. Bagi ujian pra, min yang diperoleh adalah 58.84 dan sisihan piawainya adalah 17.26. Manakala bagi ujian pasca, min yang diperoleh adalah 87.76 dan sisihan piawai ialah 15.28. Anda dapat lihat bahawa di sini terdapat peningkatan bagi min dan penurunan bagi sisihan piawai. Setelah melaksanakan kajian tindakan ini, saya dapati bahawa penggunaan jalur kertas benar-benar dapat membantu memudahkan pemahaman murid-murid tahun 3 arah sederhana dalam menyelesaikan topik penambahan pecahan wajar untuk penyebutnya 2 dengan 4, 6, 8 dan 10, penyebutnya 3 dengan 6 dan 9, penyebutnya 5 dengan 10 dan penyebutnya 4 dengan 8 dan hasil tambahnya melibatkan pecahan wajar. Dan melalui hasil analisis ujian pra dan ujian pasca, soal selidik dan temu bual telah membuktikan bahawa penggunaan jalur kertas berkesan dalam membantu memudahkan pemahaman murid-murid arah sederhana dalam topik penambahan pecahan wajar. Daripada analisis ujian pra dan ujian pasca, para responden menunjukkan peningkatan sebanyak 100% dalam ujian pasca, bermaksud 100% responden lulus dalam ujian pasca. Min bagi ujian pasca juga telah meningkat sebanyak 28.92 berbanding ujian pra. Hal ini jelas membuktikan bahawa penggunaan jalur kertas sekali lagi dapat membantu memudahkan pemahaman para responden dalam menyelesaikan topik penambahan pecahan tersebut. Seterusnya, penggunaan jalur kertas dapat meningkatkan kemahiran menambah murid-murid tahun 3 arah sederhana terhadap topik penambahan pecahan wajar untuk penyebutnya 2 dengan 4, 6, 8 dan 10, penyebutnya 3 dengan 6 dan 9,
penyebutnya 5 dengan 10 dan penyebutnya 4 dengan 8 dan hasil tambahnya melibatkan pecahan wajar. Hasil analisis soal selidik memberikan maklum balas yang positif untuk menyokong objektif kajian ini iaitu penggunaan jalur kertas dapat meningkatkan kemahiran menambah murid-murid tahun 3 aras sederhana terhadap topik penambahan pecahan wajar untuk penyebutnya 2 dengan 4, 6, 8 dan 10, penyebutnya 3 dengan 6 dan 9, penyebutnya 5 dengan 10, penyebutnya 4 dengan 8 dan hasil tambahnya melibatkan pecahan wajar. Dapatan yang diperoleh daripada soal selidik yang dijalankan selepas intervensi membuktikan bahawa objektif kajian ini telah berjaya dicapai. Hal ini sekali lagi dibuktikan melalui dapatan soal selidik tersebut iaitu 76.9% sangat bersetuju dan 23.1% bersetuju bahawa mereka lebih mengetahui cara menjawab soalan penambahan pecahan wajar dengan menggunakan jalur kertas. Dan perkara ini sekali lagi dibuktikan dengan hasil dapatan bagi ujian pra dan ujian pasca. Hasil dapatan tersebut menunjukkan min ujian pasca lebih tinggi berbanding ujian pra. Justru jelaslah di sini bahawa penggunaan jalur kertas dapat meningkatkan pemahaman murid-murid tahun 3 aras sederhana bagi topik penambahan pecahan wajar untuk penyebutnya 2 dengan 4, 6, 8 dan 10, penyebutnya 3 dengan 6 dan 9, penyebutnya 5 dengan 10 dan penyebutnya 4 dengan 8 dan hasil tambahnya melibatkan pecahan wajar. Antara cadangan bagi kajian seterusnya yang ingin saya cadangkan di sini adalah pengkaji boleh mengambil responden yang terdiri daripada pelbagai tahap kognitif. Dan kerana pada kajian ini saya menggunakan responden yang mempunyai tahap kognitif aras sederhana dan sekiranya mempelbagaikan lagi tahap kognitif pelajar, kita dapat melihat maklum balas yang berbeza. Dan kemudian pengkaji boleh juga mencuba pelbagai jenis kaedah untuk mengajar pecahan seperti menggunakan blok asas 10, kertas grid, lipatan kertas, garis nombor, Kurzernary rods dan sebagainya. Dan memandangkan perkara-perkara tersebut ataupun kaedah-kaedah tersebut juga berasaskan bahan konkret. Dan itu saja pembentangan kajian tindakan saya pada hari ini. Terima kasih.